Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berada di bulan Ramadan, bulan keberkatan, bulan kemuliaan, bulan kerahmatan, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin pendengar jemaat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi poin yang seterusnya. Tengok apa yang membuat pada bulan Ramadan ini, bulan kemuliaan di bulan Ramadan ini, saya nak bawa apakah peristiwa penting dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada bulan Ramadan ini. Apakah peristiwa penting yang berlaku dalam sirah Rasulullah SAW pada bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, puan-puan, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah SAW bermunajat di Gua Hira 3 tahun sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul pada bulan Ramadan. Mana dia Rasulullah pergi bermunajat di Gua Hira berdorotan dan sebelum mana Rasulullah SAW dilantik menjadi Nabi dan juga menjadi Rasul pun berlaku pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua yang penting dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah wahyu yang pertama diturunkan pada 21 Ramadan pada tahun pertama kenabian. Mana wahyu yang pertama diturunkan pada bulan Ramadan pada tahun pertama kenabian. Wahyu yang pertama ialah Iqra, supaya kita baca. Kita naklah membaca. Jadi sebenarnya dengan bulan Ramadan ini biasanya orang dapat khatam Quran. Walaupun pada bulan lain kadang-kadang dia tak boleh menghantarkan Quran. Kadang-kadang sedih kan, ada yang tak baca pun Al-Quran. Tapi alhamdulillah, insya-Allah kita tengok berbagai-bagai kaedah dan cara orang menggunakan kemudahan yang ada pada hari ini untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Peristiwa yang ketiga yang berlaku pada dalam sirah Rasulullah SAW di bulan Ramadan, iaitu Khilafatan Sayyidinah Khadijah pada bulan Ramadan pada 10 kenabian. Isteri Nabi Khadijah yang Rasulullah SAW yang Nabi paling sayang sekali. Bukan semasa Rasulullah bukan semasa Sayyidinah Khadijah hidup, tapi selepas Sayyidinah Khadijah mati pun Rasulullah masih lagi menyebut kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Khadijah, sehingga ada isteri-isteri Nabi lain yang cemburu kepada Khadijah. Kenapa dah meninggal masih lagi disebut dan sebagainya. Dan kerapatan Sayyidinah Khadijah berlaku pada bulan Ramadan pada 10 tahun kenabian. Kemudian peristiwa yang keempat. Peristiwa yang keempat ialah peristiwa berlakunya peperangan Badar Kubra pada tahun 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Peperangan Badar ini menentukan antara hak dan batil, antara kebenangan ajaran Allah dengan kebatilan orang-orang jahiliyah. Maka di sinilah berlaku peperangan Badar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentera Islam tak banyak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Islam dengan bantuan para malaikat
umat Islam memenangi dalam peperangan Badar. Dan insya-Allah kita akan sentuh pada masa-masa lain, mungkin asatidah lain akan sentuh tentang cara detail tentang peperangan Badar. Saya di sini saya nak sentuh secara ringkas saja sebagai permulaan. Jadi lepas ni tuan-tuan dan perempuan boleh bacalah sejarah-sejarah peristiwa-peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sama-sama kita sentiasa membaca peristiwa-peristiwa, ambil pengajaran daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan ini. Seterusnya peristiwa yang kelima tentang dalam sirah Rasulullah SAW, iaitu peristiwa pembukaan kota Mekah. Kota Mekah pada 17 Ramadan tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah. Malah Rasulullah Perang Badar tadi pada tahun 2 Hijrah dan pembukaan Mekah pada tahun 8 Hijrah berlaku selepas 6 tahun selepas berlakunya peperangan Badar. Maka Rasulullah dengan rindu, dengan sayangnya, cintanya pada Mekah, dengan izin Allah SWT pada 8 Hijrah Rasulullah SAW dapat membuka bersama dengan tentera-tentera Islam, bersama dengan para sahabat, dapat membuka kembali ke kota Mekah. Jadi tuan-tuan, itu di antara peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam sirah Rasulullah SAW yang berlaku pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, kemuliaan di bulan Ramadan ni yang saya nak bawa ialah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah orang Islam. Peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah orang Islam. Yang tadi peristiwa yang berlaku dalam sirah Rasulullah SAW. Lebih kurang 5 perkara, mungkin lebih lagi. Tapi yang saya dapat catat, yang dapat saya cari dan ialah 5 perkara. Mungkin banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sirah Rasulullah di bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh cari, boleh tengok dan boleh hayati peristiwa-peristiwa tersebut. Tuan-tuan yang dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada ni kita akan masuk dalam poin yang keempat, iaitu peristiwa besar yang berlaku pada Ramadan dalam sejarah umat Islam. Yang pertama ialah pembukaan kota Andalusia oleh Zaid bin Tariq. Bermulalah perkembangan Islam di Eropah. Pada bulan Ramadan tahun 29 Hijrah bersamaan 711 Masihi. Pada tahun 29 Hijrah bersamaan bulan Jun 711 Masihi, iaitu pembukaan kota Andalusia oleh Zaid bin Tariq. Tuan-tuan, yang kedua, saya ringkas tuan-tuan, masa pun nak dekat tengah jam. Yang kedua, pembukaan kota Parsi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada zaman Sayyidina Umar, Khalifah Zainal Umar, pada Ramadan 16 Hijrah pada tahun 637 Masihi. Yang ketiga, kebebasan kota Palestin dalam perperangan Hattin oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada Ramadan pada 583 Hijrah bersamaan dengan 1187 Masihi. Yang peristiwa yang keempat, peperangan Ain Jalut di Palestin pada Ramadan tahun 658 Hijrah bersamaan 1260 Masihi oleh Sultan Quds. Dan dengan peperangan berlaku antara dengan tentera Mughal. Dan peristiwa yang kelima iaitu peperangan Zalakoh
berlaku di Portugal. Di Portugal pada Ramadan 459 Hijrah bersamaan dengan 1067 Masihi oleh Sultan Azati Murabit memerangi tentera Alfonso ke-6. Jadi itulah beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam yang berlaku pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, itu yang saya dapat catat. Mungkin banyak lagi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. Boleh tuan-tuan boleh mencari di YouTube dan sebagainya, boleh membaca buku-buku tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah umat Islam. Tuan-tuan dan perempuan, banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang berlaku pada bulan Ramadan ini. Kemuliaan-kemuliaan, perkara-perkara yang membuatkan kepada berlakunya kemuliaan bulan Ramadan ini. Lain-lain secara ringkas saya sebut. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, Tuhan telah memberikan ibadat solat sunat tarawih pada bulan-bulan tak ada. Bulan Ramadan saja. Maka sama-samalah kita lakukan tarawih di musim PKP ini. Maka naklah berlalu di rumah masing-masing. Gila-gila lah dengan anak-anak. Gila-gila baca jadi iman. Buatlah. Tak boleh buat 20 pun buatlah 8. Jangan tak buat langsung. Gila-gila dengan. Dan lagi antara peristiwa lagi adalah kemuliaan lagi di bulan Ramadan ni adalah dibukanya pintu syurga seluruh luahnya. Dibuka pintu syurga seluruh luahnya dan ditutup rapat pintu-pintu neraka. Itulah dengan dan lagi peristiwa-peristiwa dalam kemuliaan bulan Ramadan ini, siapa yang melakukan ibadat dia bagi 700 kali ganda. Dan juga di antara lagi adalah syaitan dibelenggukan. Dan yang paling orang tunggu di bulan Ramadan ini ialah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan dan perempuan sedang pendengar yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tentukan bila. Dia tak tentukan bila. Sama ada cuma ulama-ulama kata kadang-kadang sebut malam-malam yang ganjil. Kadang ada ulama katakan malam 10 terakhir. Tapi sebenarnya tak ada satu pun keputusan, satu pun muktamad yang disebut bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan dan perempuan, mulalah cari Lailatul Qadar ni daripada malam pertama sehingga malam terakhir di bulan Ramadan ini. Jadi kelebihan bulan Lailatul Qadar ni adalah 10,000, kebaikannya adalah lebih daripada 1000 bulan. Jadi tuan-tuan dan perempuan pendengar yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah sikit sebanyak tazkirah saya tentang kemuliaan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi pengajaran, menjadi panduan kepada kita semua, menjadi ikutan kepada kita semua. Dan saya minta maaf sekiranya ada salah silap. Mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan pada hari ini menjadi pengajaran untuk saya sendiri dan juga tuan-tuan dan perempuan sedang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Tuhan beri kemuliaan, keberkatan dan kerahmatan kepada kita yang kita berada di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. InsyaAllah mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan nanti, kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh ubah diri kita daripada benda-benda yang tak elok sebelum ni kepada benda-benda elok, seperti mana yang sebut cerita tadi, rama-rama dalam kosong yang tak cantik, tiba-tiba dia tukar wajahnya menjadi rama-rama dan cantik, semua sukanya.
begitu dengan manusia. Mudah-mudahan kita keluar daripada latihan Ramadan ini, ujian Ramadan ini, bulan Ramadan ini, kita menjadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang cantik, yang bersih. Dengan ini saya minta maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.